Okay, so kita akan masuk kepada Company Incorporation, topik 4. Now, 4.1, concept of a single member. Now, so apa maksud concept of single member? Meaning, company boleh ditubuhkan dengan hanya seorang sahaja member. Berbeza dengan partnership, kena ada minimum 2 orang. Untuk company boleh single member, dan single member tu boleh juga jadi sole director, pengarah. Okay, boleh jadi pengarah syarikat. Now, dari segi name approval process, okay, so untuk tubuhkan syarikat, kita kena tengok nama dahululah. Nah, untuk tengok nama, untuk permohonan nama syarikat, 27 sub 1 mengatakan kena apply kat Registrar of Companies. Okay, to confirm the availability. Tengok nama yang kita nak tu available ataupun tidak. Nah, macam mana, apa yang dimaksudkan dengan availability tu? Okay, ROC akan tengok kepada beberapa faktor untuk tengok nama kita tu boleh digunakan ataupun tidak. Di mana dalam section 27 sub 5 mengatakan bahawa ROC akan simpan nama tu untuk 30 hari. Ini untuk proses lah, meaning daripada nama, dan kita akan ada proses penubuhan syarikat. So, bila dah ada nama, dia akan simpan dalam masa 30 hari. So, nama yang macam mana? Okay, nama itu mestilah ROC berpuasati bahawa nama tu bukan undesirable name. Undesirable maksudnya nama-nama yang tidak dikehendaki ataupun nama yang di mana menteri telah arahkan supaya jangan terima untuk didaftarkan. Okey. So itu syaratnya lah, di bawah 37 sub 5. Dan permohonan penyimpanan nama yang kita nak ni, setelah ROC kata boleh digunakan, dia akan simpan selama 30 hari for a period of 30 days, dan juga dikenakan fee lah untuk nama tersebut. Dan 26 sub 1 ini adalah tambahan lagi melibatkan nama. The name can be approved. Nama akan diterima hanya sekiranya ianya tidak undesirable, iaitu yang tadi, be identical to existing company. Sama dengan nama syarikat yang telah wujud. So tak boleh lah nama tu telah digunakan. C ni pula identical to a name that is being reserved. Maksudnya ada satu syarikat yang baru nak ditubuhkan. Maksudnya ada orang dah buat proses sama macam kita, tapi dia tak tubuhkan lagi, tapi dia lagi awal daripada kita. Dan nama tu dah disimpan dalam ROC, maka kita pun tak boleh gunakan. Dan D, a name that minister has direct the ROC not to accept for registration. Nama yang di mana menteri arahkan supaya jangan terima untuk pendaftaran. So 4 perkara yang ROC, Registrar of Company, akan tengok sebelum dia simpan nama tu untuk kita. Okay, 26 sub 2 and 3, where the ROC determines that a name is undesirable, unacceptable, or identical to an existing company or a name that is being reserved, he shall then publish it in the Gazette. Now, apa maksud dia? Now, 26 sub 2 and 3 ni mengatakan bahawa apabila yang tadilah, contoh, melibatkan nama yang kita nak, let's say, sama dengan company yang lain. So meaning kita tak boleh gunalah. So macam mana kita nak tahu yang nama tu digunakan oleh company lain? ROC akan letak dalam satu tempat namanya Gazette. So daripada situ kita boleh tahulah, ROC kata nama ni tak boleh digunakan sebab bersamaan dengan company yang lain. Tu 26 sub 2 and 3. Now, apabila dah ada nama syarikat, let's say kita dah tubuhkan syarikat, now kita nak ubah nama syarikat. Nak ubah nama syarikat perlu melalui meeting, di mana meeting tersebut disertakan dengan special resolution. You guys tahulah apa itu special resolution, iaitu meeting yang diluluskan dengan majority vote 75% minimum. And then bila dah setuju dalam meeting with special resolution, 28 sub 2 mengatakan bahawa kena notify registrar ataupun ROC tadi dalam masa 30 hari dari tarikh lulusnya special resolution. Now, 28 sub 3 mengatakan bahawa kalau nama tu dipersetujui, sebab nanti ROC kena tengok balik nama tu yang 4 tadi tu, 4 perkara situasi tadi.
menyebabkan nama boleh menyebabkan nama tak didaftarkan, yang 4 tadi tu. So let's say selesai semua, tak ada apa-apa masalah, dan ROC akan daftarkan nama syarikat dengan nama yang baru di dalam senarai daftar dan memberikan satu notice of registration dengan nama yang baru tersebut. Notice of registration ni macam surat beranak kita lah. Okay, kalau cuma bukan surat beranak kita, surat beranak syarikat. Okay, so kalau ada tukar nama baru, maka bagi satu salinan satu notice registration yang baru akan diberikan, di mana dalam yang baru tu akan ada nama yang dipersetujui untuk ditukar. Now, procedure of incorporation. So macam mana kita nak daftarkan, apa prosedurnya nak tubuhkan syarikat ni. Okay, so section 14 kata bila nama dah ada, okay, pergilah ke ROC untuk permohonan pendaftaran. Okay, lodge an application with the ROC. Now, 40 sub 3 beritahu, okay, permohonan tersebut kena ada beberapa particulars, beberapa perkara yang kita perlu letakkanlah. Okay, yang pertama, name of proposed company. Okay, nama dan kita dah dapat tadi pada ROC. Yang kedua, tengok syarikat, beritahu syarikat yang kita nak tubuhkan ni private ataupun public. Yang ketiga, business kita, business syarikat tersebut, nature of business. Keempat adalah alamat. Kelima adalah detail. Apa detail tu? Name, identification, nationality, kewarganegaraan, and ordinary place of residence, tempat tinggal setiap member. Okay, detail setiap member of the company. And then, let's say one of the member itu adalah body corporate. Ingat, syarikat boleh jadi member kepada syarikat lain. Okay, so kalau kata yang member itu adalah body corporate, maka beritahulah corporate name, place of incorporation, registration number, and registered office of that body corporate. Okay, now next, F, identification, name, nationality, and the ordinary place of residence of every person who is to be a director. Okay, kalau E tadi detail melibatkan member, F detail melibatkan director. And then G pula detail yang sama berkenaan dengan secretary. Okay, company secretary bukan PA director bukan. Company secretary ni adalah kadang-kadang dia melibatkan satu lawyer, satu law firm ataupun satu accounting firm yang akan menguruskan perjalanan syarikat. So itu kita panggil sebagai company secretary. So detail itu perlu diberikan juga. And then kalau company tu limited by shares, kena beritahulah kalau ada classes of shares. Ingat ada dua tadi, iaitu yang kita pernah belajar sebelum ni, iaitu preference dengan ordinary. Okay, itu satu. And then number of shares to be taken by the member. And I, in the case of company limited by guarantee, amount up to which the members undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Okay, kalau company limited by guarantee pula, benda yang dijanjikan untuk cover, okay, the amount jumlah yang member janji untuk bayar apabila syarikat akan digulungkan. Okay, so perlu beritahulah berapa persen, 20%, 50% dan sebagainya. And any other information that ROC may require. Okay, maklumat-maklumat lain dan yang di mana ROC boleh minta. Contohnya, perlembagaan syarikat. Kita dah belajar, kita dah sentuh sikit. Company limited by guarantee wajib ada perlembagaan. So, untuk ROC, untuk bahagian penumbuhan syarikat ni, prosedurnya, ROC boleh minta syarikat limited by guarantee itu satu salinan perlembagaan syarikat. Okay. Now, 14 sub 4, okay, tambahan lagi. Dah ada permohonan tadi, detail tadi, ada tambahan lagi. Apa dia? Kena bagi statement. Now, statement berkenaan dengan apa pula ni? Statement daripada promoter dan juga director, iaitu kerelaannya atau kebenaran promoter untuk dilantik sebagai promoter, ataupun kerelaan seorang director untuk dilantik sebagai seorang director. Saya dengan ini rela untuk dilantik sebagai director, contohnya lah. Dia tak dipaksa dan sebagainya. And then B, that he is not disqualified under 2016 Act to act as a promoter or a director. Okay, bahawa satu statement juga,
dalam statement 40 Sub-Font mengatakan bahawa dia ini bukan orang yang dilarang untuk jadi promoter dan juga director di bawah Companies Act 2016. Okay, so incorporation process is moving from digitalization and electronic filing. So ini melibatkan penyimpanan dokumen di pihak ROC lah. Okay, next. The effects of incorporation. So, apa efek apabila sesebuah syarikat ini ditubuhkan? Section 20, a body corporate shall have a legal personality separate from that of its members and continue in existence until it is removed from the register. Section 20 mengatakan bahawa satu syarikat ini dia ada personality yang lain selain daripada members. Meaning members dan company bukan entiti yang sama. Member, company is a company. Meaning, kalau ada apa-apa berlaku, disaman dan sebagainya, member tak boleh disaman sekali. Ini yang kita panggil sebagai protection. Okay, ataupun nanti kita akan lihat separate legal entity. Now, Section 21, a company shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company and have the full capacity to carry on or undertake any business or activity including, okay, 31 kata apa yang company boleh buat. Semuanya, okay, have the full capacity to undertake any business. Ada kelayakan sepenuhnya untuk melakukan apa-apa business, termasuklah, okay, jump to next slide, to sue and be sued. Boleh saman dan disaman atas nama syarikat itu sendiri, bukan atas nama members. Contoh dalam kes Force against Harbottle, facts. Two minority shareholders in the Victoria Park Company alleged that property of the company had been misapplied by the 5 company directors. Dalam kes ni ada 2 minority shareholder, pemegang saham yang kecil, mengatakan bahawa harta syarikat telah disalahgunakan oleh company directors. Okey, tu tak ada masalah lah sebenarnya. Memang ada salah laku. Cuma yang jadi masalah dalam kes ni adalah yang bawa kes tu adalah these 2 minority shareholder. 2 pemegang saham yang kecilan ni dia bawa atas nama dia sendiri, sedangkan bukan harta dia yang disalahgunakan. Yang disalahgunakan adalah harta syarikat. So, bila dibawa ke mahkamah, mahkamah tolaklah tuntutan minority shareholder ni. Dia kata, kalau harta company yang disalahgunakan, maka company lah yang saman, bukannya minority shareholders ni. Okay, dalam kes tengok held that when a company is wrong, okay, by its directors, it's only the company has standing to sue. Oh, sorry, saya tersilap. Okay, it is only the company that has standing to sue. Hanya company saja yang boleh menyaman. These 2 minority shareholder tak boleh saman. Kenapa tak boleh dia yang saman? Sebab yang disalahgunakan adalah harta syarikat, bukannya harta 2 shareholders ini. Okay, nampak? Member tak boleh saman. Sebab yang salah guna, harta yang disalahgunakan adalah milik syarikat, bukannya harta milik pemilik pemegang saham. Okay. Yang kedua adalah syarikat boleh dapatkan, pegang, hold, develop, membangunkan ataupun dispose, buang property atas namanya sendiri. So ini yang kita sebut dengar-dengar harta syarikat dan sebagainya. Okay, so company boleh memiliki harta in simple words. Now, in the case of Makaurau against Northern Assurance Company Limited, so facts, okay, Makaurau on land which stood timber. So Makaurau ni dia ada tanah. Okay, dia ada tanah dan tanah tu ada biji timah. Okay, now he sold the land and timber to a company he formed and received and consideration all the fully paid shares. So dia ada satu tanah and then dia dia tubuhkan satu syarikat. Bila dia tubuhkan satu syarikat bernama Northern sebenarnya. Ada satu company yang dia tubuhkan. So tanah dia tadi dia jual ke company tersebut. Okay. Sekarang, a fire destroyed all timber which had been felled. Makaurau had earlier insured the timber against a loss in his own name. Now, timber tu, biji timah tu, Makaurau ni dah insurancekan. Meaning, dia insurancekan tu sebelum dia jual kepada company, dan insurance tu atas nama dia. So, sekarang ni,
Kalau sebelum dia jual pada company, kalau apa-apa berlaku pada timber tersebut, pampasan akan dapat kepada dia. Cuma masalah dalam kes ni adalah bila dia jual timber tu ke company, insurans itu tidak ditukar namanya. Okay, tak tukar nama daripada Makaura kepada nama syarikat. Okay. So, dibawalah tuntutan ke insurans. Okay, so Makaura nak claim insurans. Tetapi apa yang berlaku, company refuse lah sebab company kata this timber is not yours. This timber belong to the company. Tapi Makaura pula kata, syarikat tu dia yang tubuhkan. So by right company itu dia yang punya. So Makaura tetaplah boleh claim walaupun tak tukar nama kepada company. Tapi mahkamah kata no. Makaura cannot claim insurance on the timbers as the timbers belong to the company. Okay, Makaura pertamanya tak boleh claim insurance sebab timber adalah hak milik syarikat. Okay, persoalan, kan dia yang tubuhkan syarikat, apa bezanya? Now, dalam kes ni juga mahkamah kata, even if person owns a share in the company, he does not own the company property. Even Makaura yang tumbuhkan syarikat tersebut, tapi dia tidak ada hak terhadap harta syarikat. Sebab syarikat boleh pegang harta. Syarikat tu dah letak nama dia atas harta tersebut. Therefore, that timber is not belong to the Makaura. Okay, so dalam kes ni Makaura tak boleh claim insurans. Sebab apa? Timber tu bukan harta dia. Timber itu adalah harta syarikat. Sebab dalam insurans ni kita boleh insuranskan barang kita je, kita tak boleh insuranskan barang ataupun nyawa orang lain. Okay, yang kita boleh nyawa orang lain tu pun nyawa adik-beradik ke ataupun ahli keluarga kita. That's it. Okay, maksudnya kita belikan insurans ataupun takaful kepada anak kita, kepada adik-beradik, kepada mak ayah. Tak ada masalah. Sebab orang tu terdekat, ada relation dengan kita. Tapi kita tak boleh insuranskan nyawa jiran sebelah. So, kalau jiran sebelah tu meninggal dunia, kita dapat duit. No, tak boleh macam tu. Okay, sama jugalah macam company. Dari segi property, insurance boleh buat kat property sendiri saja, tak boleh buat property orang lain. So, dalam kes ni, timber bukan Makaura punya, timber adalah hak milik syarikat. Okay, next, perpetual succession. Okay, perpetual succession maksudnya apa? Akan sentiasa wujud sehinggalah namanya tidak dibuang daripada senarai daftar syarikat. Tengok dalam kes Renewal Tedman Holdings Private Limited. Dalam kes ni, syarikat ada 2 orang shareholders. 2 orang shareholders itu jugalah 2 orang directors. And then meninggal kemalangan. Okay, meninggal kemalangan, died in traffic accident. Now, sekarang ini syarikat tu tidak ada shareholders, tidak ada directors. So, apa jadi pada syarikat tu? Adakah syarikat itu tutup apabila apabila directornya dan juga shareholdersnya semua meninggal dunia? Mahkamah kata tak. Okay, the company may even continue to exist despite the death of all its shareholders and directors. Company tetap boleh terus wujud walaupun dengan meninggalnya semua shareholder dan semua director. Okay. Dan next adalah separate legal entity. So, apa separate legal entity? Perbezaan entity yang berbeza. Now, Salomon lawan A. Salomon & Co. Limited. Now, dalam kes ni apa yang berlaku? Mr. Salomon sini ada satu bisnes sendiri. Okay, personal business. Apa dia? Shoe manufacture, membuat kasut. And then, dia tubuhkan satu syarikat dan dia jual perniagaan tu kepada syarikat tersebut. Syarikat tu dia punya dan dia jual perniagaan dia sendiri. Okay, perniagaan yang asalnya tidak ada kaitan dengan company lah. So, dia jual perniagaan tu ke company. So, yang jadi isu kat sini adalah cara pembayaran dia. Pembayaran dia adalah dengan 2 cara. Satu, dia bayar separuh hutang, separuh hutang dan separuh lagi adalah shares. Okay, dibayar secara saham. Okay, maksudnya katalah harga 100,000 lah perniagaan dia tu, 50% daripada harga tu dibayar secara saham,
50% lagi company hutang dengan dia. Okay, now, and then, syarikat tu, of course lah, bankrupt. Now, kena ingat, syarikat ni bukan setakat Solomon dia punya creditors. Ada banyak lagi creditors. Okay, so, di bawah syarikat tu lama-lama dia fail dan di bankrupt. Now, kita tahulah apabila syarikat itu bankrupt, aset-asetnya perlu dicairkan dan digunakan untuk pembayaran hutang. Now, semasa pengagihan pembayaran hutang tu, dari segi prioriti, nama Solomon atas sekali. Okay, so bayarlah hutang Solomon tu, hutang bisnes tadi kan, bisnes buat kasut tu. Turns out, aset company yang ada tu hanya mampu hanya mampu bayar hutang Solomon saja. So, apa jadi pada creditors lain? Tak dapat apa. Habuk lah. Dapat habuk je. So, creditors ni tak puas hati. Okay, creditors tak puas hati. Diorang kata Solomon ni menipu. Okay, dia tubuh syarikat ni untuk menipu. Syarikat tu dia punya, kenapa pula dibayar kepada dia? Itu argument ada creditors. So, dalam kes ni, creditors yang lain ini cuba meminta supaya Solomon ini membayar hutang-hutang ada creditors gunakan duitnya sendiri. Sebab apa? Dia kata company is Mr. Solomon, Mr. Solomon is the company. So, dia suruh Mr. Solomon bayar pakai duit dia sendiri. Okay, apa kata mahkamah? Mahkamah kata cannot. Okay, creditor could not recover their debts as their contract is with the company, not with Solomon. Okay, creditors tak boleh collect hutang dia dekat Solomon sebab yang hutang yang dengan creditors ni adalah syarikat, bukannya Mr. Solomon tu sendiri. Bila dibawa rayuan ke mahkamah lebih atas, dihuraikan lagi, mengatakan bahawa dalam kes Solomon against Mr. Solomon ni, walaupun syarikat tu Solomon punya, tetapi dia Solomon sendiri dan syarikat itu adalah dua entiti yang berbeza. Two different entities. And the one that have debt with the creditors, yang ada hutang dengan creditors adalah the company, not the Solomon himself. Okay, so yang bertanggungjawab kepada hutang tu siapa? The company, not Mr. Solomon. So, boleh tak nak recover hutang kat Mr. Solomon secara personal? Tak boleh. Sebab apa? Again, separate legal entity. Mr. Solomon walaupun pemilik syarikat, dia adalah different entity with the company. Company entity lain, dia entity lain. So, yang hutang adalah syarikatlah bayar. Tak perlu Mr. Solomon sendiri yang kena keluarkan duit dia untuk bayar hutang tersebut. Okay. Now, okay, untuk kes-kes ni, kalau you guys perasan, sebenarnya satu kes boleh pakai untuk semua. Meaning macam tadi renewal susah sikit lah. Okay. Contoh Makaurah. Makaurah pun boleh guna untuk separate legal entity. Makaurah boleh guna untuk yang first tadi, sue and be sued in his own name. Sorry, yang tu tak sesuai. Okay, tapi untuk separate legal entity ni, kes-kes lain boleh pakai. Renewal that man boleh, cuma susah sikit nak kena kaitkan. Tapi dalam kes Makaurah memang boleh sangat lah. Dari segi huraian dalam slide tu boleh digunakan untuk separate legal entity juga. Pemilik, walaupun dia pemilik syarikat, tapi dia tak memiliki harta syarikat sebab harta atas nama syarikat, bukan atas nama owner syarikat. Okay, alright. Next, liability of members is limited for debts of company. Okay, ini yang kita belajar limited tu. Inilah dia. Tanggungjawab member terhad apabila melibatkan hutang syarikat. So, dalam case re-application by Yi Yud E, kalau you guys tengok benda ni, perkataan re-application, ada perkataan re kat depan tu, maksudnya case ini sebelum sempat diselesaikan, ada pihak yang meninggal dunia. Okay, Yi lah dalam kes ni, Yi. So, apa yang berlaku dalam kes ni? Facts, Yi was the secretary, of a company. Now, the company had retrenched their staff and dispute arose as to the retrenchment. As to the retrenchment benefit, the matter was brought to Industrial Arbitration Court.
where an award was made in the company's absence. As the company did not comply with the award, the arbitration court ordered that he be personally liable as he had been appointed director by them. So dalam kes ni, yang company pecat syarikat. Okay, company pecat syarikat. Company pecat syarikat. Not company pecat syarikat. Company pecat pekerja-pekerjanya. So, pekerja ni tak puas hati, bawalah ke mahkamah Industrial Arbitration Court sebab bagi mereka telah dipecat tanpa sebab yang munasabah. Okay, and then court decide bahawa company memang telah buat pemecatan yang salah dan perlu membayar pampasan. Cuma apabila mahkamah buat keputusan tu, wakil company tak datang, okay, yang datang cuma YB ni saja. Wakil company tak datang masa court buat keputusan tu. So apa yang court tu buat? Court kata, okay, Yi ni dah dilantik sebagai director. So dia yang perlu bertanggungjawab secara personal. Maksudnya, pampasan itu perlu dibayar oleh Yi, bukan perlu dibayar oleh company. Padahal yang pecat tu company. Yang mengatakan bahawa sepatutnya compensation itu perlu dibayar adalah compensation daripada company, bukan daripada Yi tu. So, dibawa ke High Court. High Court kata director tak perlu bertanggungjawab untuk hutang syarikat. Hutang syarikat, let the company settle it. Okay, company yang perlu bertanggungjawab. Kalau the company itself will be responsible for the debt instead of its officers or members. Company yang perlu bertanggungjawab dengan hutang, bukannya pegawainya, bukan ahli-ahlinya. Okay, so itu case re-application by Yi Yud Yi. Now, the principle of corporate personality. Okay, yang tadi kita belajar tu, separate legal entity, nama lainnya adalah corporate personality. Okay, corporate personality ni, kalau you ingat tadi yang kita belajar kes Salomon tu, itulah first case yang menerangkan tentang corporate personality. And then kes-kes lain lah yang sambung selepasnya. Okay, so itu adalah corporate personality, meaning corporate personality dengan members personality adalah asing. Tetapi benda ni boleh dikecualikan. Kita tengok next slide. Okay, lifting the veil of incorporation. Now, dalam kes ni, dalam topik veil of incorporation ni, veil of incorporation ni maksudnya apa? Baik, veil incorporation adalah pelindungan incorporation. So, apa pelindungan incorporation? Pelindungan incorporation itulah dia separate legal entity tadi. Maksudnya apa? Veil of incorporation merujuk kepada members tak boleh disalahkan untuk hutang ataupun aktiviti syarikat. Okay. Now, lifting maksudnya kita nak angkat. Maksudnya, kalau even company yang buat hutang tu, even company yang buat kesalahan tu, members ada masanya boleh dikenakan juga. Boleh dikenakan tindakan juga. Tu lifting the veil of incorporation. Okay, apa situasi dia? Yang pertama adalah statutory exception. Statutory merujuk kepada akta, exception pengecualian. Maksudnya pengecualian yang ada di dalam akta. Okay, contohnya apa? Now, 131, Section 131 mengatakan bahawa company hanya boleh bagi dividen berdasarkan keuntungan saja. Apa maksud dia? Company kena untung dulu baru boleh bagi bonus, baru boleh bagi dividen. Kalau tak ada untung, tak boleh bagi bonus, tak boleh bagi dividen. Okay, tu 131 sub 1. So, let's say ada company director ataupun officer yang tetap bagi bonus ataupun dividen dalam keadaan syarikat tu rugi ataupun melebihi keuntungan yang ada. Untung 100,000, bila bagi bonus totalnya 150,000. Tak boleh. Tapi ada company director ataupun officer yang buat, dia perlu bertanggungjawab. Okay, will be personally liable. Okay, any company director, officer knowingly pays or permit to be paid dividend exceeding the company's profit, melebihi keuntungan syarikat,
dia perlu bertanggungjawab. Okey? Perlu bertanggungjawab. Okay, liable personally to the company to the extent of the amount exceeding the amount company's profit. Okay, contoh, untung 100,000, bagi dividen 150,000, maka ada lebihan 50,000. Siapa yang kena tanggung? Company, director ataupun officer yang berkaitan. Nampak? Tindakan dibuat oleh syarikat. Pada masa yang sama, pekerja ataupun director perlu bertanggungjawab secara personal. Nampak pengecualian dia? Sepatutnya kalau apa-apa tindakan syarikat, members ke director ke officer ke tak perlu terlibat. Itu tindakan syarikat. Tapi dalam kes ni dikecualikan. Meaning director ataupun officer yang tahu, yang buat benda ni, bagi keuntungan, bagi dividen melebihi keuntungan syarikat, dia perlu bertanggungjawab secara personally. Jumlah lebihan yang tadilah untuk syarikat 100,000, bayar dividen sehingga 150,000, so beza 50,000 tu perlu dibayar oleh director ataupun officer, bukannya company. Okay, so itu pengecualian yang pertama di bawah statutory exceptions. Yang kedua, 540 sub 1. Okay, liability on the officer responsible for fraudulent trading by the company. Okay, apabila satu officer ni bertanggungjawab dalam perniagaan yang menipu syarikat ataupun tujuannya untuk menipu, director, kita tengok explanation kat bawah. If any person who has knowingly carried out some business of the company with the intention to defraud the company's creditors. Apabila ada mana-mana individu yang menjalankan bisnes dengan niat untuk menipu pemiutang syarikat, creditors company, then that person, okay, that person, the officer or any director responsible can be made personally liable without limitation for all or any debts in the event if the company is wound up. Kalau ada pekerja ataupun director menjalankan satu-satu bisnes sebab dia nak tipu creditors, okay, dia nak tipu creditors, dan sekiranya syarikat tu bankrupt, yang director ataupun officer yang menipu tu tadi boleh boleh dipertanggungjawabkan secara personal. Okay, meaning dia perlu bayar, dia boleh diarahkan untuk bayar semua hutang-hutang syarikat. Kalau tengok ayat tu, okay, can be made personally liable without limitation for all or any debts in the event if the company is wound up. Nampak? Syarikat yang buat hutang, tiba-tiba director yang kena bayar. Sebab apa? Sebab 540 sub 1, pengecualian dia. Okay. 540 sub 2 ni pula, ini melibatkan syarikat tu tengah proses winding up, tengah nak bankrupt dah lah. Okay. Process of winding up. Dan ada satu pegawai syarikat, tak kisahlah officer ataupun director, dia buat lagi hutang. Syarikat ni nak tutup dah. Okay, tengah proses bayar hutang ni. Tiba-tiba dia buat lagi hutang. Dalam keadaan dia tak tahu syarikat tu mampu bayar ataupun tidak. Okay. Officer continue to contract a debt for the company, has no reasonable or probable expectations that the company will be able to pay the debts. Syarikat nak tutup dah ni. Syarikat tengah bayar hutang-hutang sedia ada. Tiba-tiba ada pegawai yang nak bayar hutang. Ada pegawai yang buat hutang yang baru. Dia buat tu pula dalam keadaan dia tak tahu syarikat ni sebenarnya mampu bayar ke tidak ni. Okey, dia tak tahu. So, apa 540 tu cakap? 540 sub 1 cakap, the officer will be personally liable, okay, without any limitation, either, minta maaf. Okay, personally liable without limitation, either wholly or partly, for the repayment of the debts. Okay, maksudnya kat sini, officer yang buat hutang tadi tu, sekarang ni dia buat dalam keadaan tak tahu company tu boleh bayar ke tidak, maka untuk hutang yang baru tu, dia perlu bertanggungjawab.
Walaupun asasnya dia buat kontrak itu, dia buat hutang tu untuk pihak syarikat, tetapi yang perlu bayar adalah dia. 540 sub 2. Okay, next. Now, 46 Employee Providence Act ini adalah akta KWSP, mengatakan bahawa kalau employer deduct employee salaries, okay, dia tolak gaji company, dia tolak gaji pekerja, okay, untuk dimasukkan dalam KWSP, tapi tak masuk pun, dia tolak saja tapi tak masuk dalam KWSP. Okay, fail to remit the contributions to the fund. Okay, so bila kalau disabitkan kesalahan, okay, the directors, okay, are jointly and severally liable with the company. Maksudnya bukan kalau company itu tak potong gaji pekerja untuk KWSP tapi tak masuk pun dalam KWSP, dengan company, dengan director akan dianggap bersalah. Okey, perlu bertanggungjawab. Bukan company saja, director sekali. 108 Employee Social Security Act 1969 ini adalah SOCSO. Okey, Employee SOCSO mengatakan bahawa kalau company tak bayar, okey, employee fails to remit the premium to SOCSO. Kalau company tak bayar SOCSO, apa yang berlaku? Okay, directors of the company, okay, are jointly and severally liable for the company for the amount unpaid. Maksudnya, bukan setakat syarikat je yang kena bayar balik. Majikan pun kena keluarkan duit, majikan. The director pun kena keluarkan duit sendiri untuk jumlah yang tak dibayar. Maksudnya, kalau company tak cukup duit, director kena tambah duit dia. Okay. Now, next kita lihat kepada judicial exception. Apa itu judicial exception? Exception ini diberikan oleh judicial, iaitu mahkamah. Okay, pengecualian ini diberikan oleh mahkamah. Yang pertama, untuk situasi apabila ada pihak nak evade, dia tubuhkan syarikat sebab dia nak elak tanggungjawab kontrak dia. Evade contractual obligation, elak tanggungjawab kontrak. Okay, so contohnya macam mana dalam kes John against Liebman. Dalam kes ni, Liebman dia ada kontrak. Okay, Liebman ada buat kontrak dengan John. Apa kontraknya? Liebman akan jual rumah kepada John. Okay, dan kontrak tersebut telah pun ditandatangani. Tiba-tiba Liebman rasa dia tak nak jual. Tapi kontrak dah sign. So macam mana nak elak ni? Okey. Apa yang dia buat? Ni licik Liebman. Liebman tubuhkan satu syarikat. Okey, Liebman tubuhkan satu syarikat dan rumah Liebman tu tadi transfer ke syarikat tersebut. So sekarang ni rumah tu siapa punya? Syarikat punya dah, bukan Liebman. So bila dah transfer rumah tu ke syarikat, Liebman kata pada John, aku tak bolehlah nak jual rumah tu. Rumah tu syarikat tu punyalah, bukan rumah aku. Okay, not mine. It's the company's. John tak puas hati. John kata, kau sengaja nak elak tanggungjawab kontrak. Tak nak jual rumah kat aku, kau transfer rumah tu ke atas nama syarikat. So, dibawalah ke mahkamah. John bawa kes ke mahkamah sama Liebman supaya tetap jual rumah tu ke dia. So, dalam kes ni apa dia kata? Court kata, held Russell J, ni nama hakim, describe the company as a device and a sham, a mask which he holds to attempt to avoid recognition by the eye. Okay, and then the court lifted the veil. Okay, apa kata mahkamah? Mahkamah kata, Liebman ni tubuhkan syarikat semata-mata nak mengelak tanggungjawab kontrak. And therefore, mahkamah kata, ini tak boleh. So, even rumah tu atas nama company, Liebman tetap kena jual kepada John. Nampak tak? Sepatutnya rumah dah transfer kepada company, mana boleh Liebman jual juga. Tapi dalam kes ni, mahkamah lift the veil. Mahkamah kata Liebman dengan company adalah entiti yang sama. So, bila entiti yang sama, maka rumah itu tetap boleh dijual kepada John. So itu pengecualian pertama di bawah judicial exceptions. Okay, next.
to evade legal obligation, untuk mengelakkan tanggungjawab undang-undang. Tadi tanggungjawab di bawah kontrak, ini tanggungjawab di bawah undang-undang. Now, dalam kes Guilford Motor Company, now apa dalam kes ni? Kes ni mengatakan bahawa a defendant entered into non-compete agreement with the company in the event of his leaving. He sought to evade this agreement on leaving by forming a company with family members as directors and him as an employee. Baik, so dalam kes ni, defendant iaitu Horn, dia ada perjanjian dengan syarikat dia iaitu Guilford Motor Company. Perjanjian itu adalah non-compete agreement. Apa itu non-compete agreement? Maksudnya, dia tak boleh jadi director untuk sebuah syarikat yang bisnesnya sama dengan Guilford Motor Company. Dia tak boleh jadi director untuk syarikat yang bisnesnya sama dengan Guilford Motor Company. Okay. Okay. And then, dia pun berhenti, so dia terikatlah dengan non-compete agreement. Apa yang dia buat? Okay, apa yang dia buat? Dia tubuhkan satu syarikat. Perjanjian ni bukan dia tak boleh jadi director, dia tak boleh menjalankan bisnes. Dia tak boleh menjalankan bisnes yang sama dengan Guilford Motor Company. Ayat dia adalah menjalankan bisnes. So, dia berhenti dari syarikat Guilford, tapi dia nak buat bisnes yang sama. Tapi dia cuba mengelak. Mengelak macam mana? Dia mengelak dengan cara dia tubuhkan juga satu syarikat. Okay. Tetapi dia tak jadi director. Biasanya orang yang tubuhkan syarikat tak akan jadi director dan sebagainya. Tapi dalam kes ni tak jadi director. Yang jadi director adalah family members dia. Dia jadi apa? Dia jadi pekerja biasa sahaja. So, company dapat tahu, company bawa lah ke mahkamah. Mahkamah kata, ini kau sengaja ni nak mengelak tanggungjawab undang-undang. Kau tak boleh buat bisnes. Okay. So, tapi dalam keadaan kau cuba menipu, dalam keadaan kau jadi pekerja biasa saja. Sedangkan orang tahu, engkau pun sama. Okay, suara engkau ataupun dia punya arahan diterima oleh syarikat yang ditubuhkan tu. So, mahkamah kata, the court had lifted the veil. Maka dalam kes ni, Horn tak boleh stay dekat syarikat yang dia buat tu. Dia kena keluar. Sebab dia melanggar non-compete agreement. Non-compete ni ada biasalah. Ianya satu agreement supaya pekerja yang berhenti tidak bersaing dengan syarikat dia yang sekarang ni. Okay. Yang ketiga adalah fraud. Situasi menipu. Lebih kurang sama dari situasi pertama sampai sekarang ni, semua menipu. Aspatra Sdn Bhd against Bank Bumiputra Malaysia Berhad. Facts, the respondent had brought an action against Lorraine Osman, who was a director of the first respondent and the chairman of the second respondent, which they claim to be secret profits made by Lorraine without their knowledge and approval. So dalam kes ni, ini adalah kes rayuan ya. Now, Lorraine Osman ni, dia adalah director untuk Aspatra. Okay, pada masa yang sama, dia juga adalah pengerusi dalam Bank Bumiputra Malaysia Sdn Bhd. So, apa yang berlaku dalam kes ni? Bank Bumiputra dapat tahu ada duit yang digelapkan. Tahu kan? Digelapkan maksudnya ada orang ambil duit lah, duit bank. Dapat trace ke Lorraine Osman. Dia tahulah Lorraine Osman yang buat. Okay. Masalah dengan kes ni adalah, kalau Lorraine Osman ni dia simpan dalam akaun dia sendiri, tak ada masalah. Tapi Lorraine Osman, apa yang dia buat, dia simpan dalam akaun bank Aspatra Sdn Bhd. So, bila simpan dalam akaun bank, itu sepatutnya duit company lah, bukan duit Lorraine Osman lagi dah. Okay, Bank Bumiputra nak duit tu. Nak kejar Lorraine Osman, nak kejar Lorraine Osman saja tak boleh sebab duit tak ada kat dia. Duit ada kat Aspatra. So, sekarang ni Bank Bumiputra nak duit Aspatra. Sedangkan kalau ikut asalnya separate legal entity, Lorraine, Aspatra adalah Aspatra. Lorraine tak ada kaitan dengan akaun Aspatra. Sepatutnya dalam kes yang kita mula belajar dalam separate legal entity. Okay. Dibawalah ke mahkamah. Bank Bumiputra nak dapatkan duit Aspatra sebab dia kata Lorraine Osman
cuba menipu dengan cara masukkan duit ke dalam akaun Aspatra dan menyebabkan Bank Bumiputera tak dikejar duit Aspatra. Okay, dibawa ke mahkamah. Mahkamah kata boleh ambil. Okay, held the lifting of the corporate veil in a group of companies in order to do justice, particularly when there is an element of fraud involved, was proper action to the true owner of the company's asset. Okay, apa mahkamah cakap ni? Mahkamah kata situasi ini adalah situasi fraud. Okey, kalau mahkamah tak benarkan Bank Bumiputera ambil duit Aspatra disebabkan konsep separate legal entity, maka ketidakadilan akan berlaku. Sebab tahu dah, memang Lorraine Osman saja masukkan duit tu dalam akaun Aspatra supaya Bank Bumiputera tak boleh ambil duit tu. Okey, so mahkamah kata the veil was lifted. Lorraine Osman and Aspatra is considered as one entity, and therefore Bank Bumiputera can recover the money in Aspatra Sendirian Berhad. Bank Bumiputera boleh ambil duit dalam bank account Aspatra Sendirian Berhad sebab mahkamah kata Aspatra dengan Lorraine Osman adalah satu entiti yang sama. Okay. Sham ataupun fake it. Nah, sama juga masuk dengan fraud lah. Okay, apa yang berlaku dalam kes ni? FG Films. Now, the company FG Film made a film called Monsoon. Okay, FG Film dia buat satu movie. Movie tu namanya Monsoon. Okay. Cuma yang pelik tentang FG Film, syarikat FG Film ni, FG Film ni dia tak ada bangunan. Dia ada alamat berdaftar, tapi bila pergi tak ada pun orang dalam tu. Okay, no premises except in registered office and no employees. Kat alamat tu tak ada pekerja, tak ada orang langsung. Okay, now FGI, Film Group Incorporated, an American company, was the one who provided the finance and all the facilities necessary to make the film. FG Films sought to have the film registered as British Film. This is a sham of fake it as the company was not the maker of the film. Okay, apa yang berlaku sebenarnya? Now, cerita Monsoon ini dibuat di Britain. Okay, dibuat di Britain. FG Films ini satu syarikat berdaftar di Britain. Cuma macam tadilah, masalahnya adalah dia tak ada bangunan, dia tak ada office, dia tak ada pekerja. So, mana dapat duit untuk buat filem? FGI, Film Group Incorporated. FGI ini adalah American company. So, sekarang ini, FG Film ni, yang tak ada orang ni, dia nak daftarkan movie Monsoon itu sebagai movie British. Untuk dapatkan beberapa manfaat lah, benefits. Okay? Cuma masalahnya tadilah, FG Film ni tak ada orang. Yang bagi kewangan, yang bagi fasiliti untuk buat filem tu adalah FGI. So, bila dibawa ke mahkamah, okay, mahkamah kata sepatutnya kalau ikutkan bahawa separate legal entity, walaupun FGI yang tubuhkan FG Film, kalau ikut separate legal entity, FG Film ni entiti lain, FGI entiti lain. Tapi disebabkan situasi ni tak ada orang, tak ada premis dan sebagainya, mahkamah mengatakan bahawa FGI sebenarnya yang buat movie Monsoon, bukan FG Film. So, apa fungsi FG Film? Hanya sekadar samaran sahaja. Nak kata movie ni movie British. Dia nak enjoy benefit daripada British government. So, mahkamah kata, there is no separate legal entity. FG Film dengan FGI adalah satu entiti yang sama. Bila ada satu entiti yang sama, meaning FGI yang buat movie Monsoon. FGI adalah American company, maka Monsoon itu adalah American film ataupun American movie. Movie Amerika lah, bukan movie British. So, dia tak dapatlah benefit daripada British government. Okay? Alright, so itu sham of fake it. Okay. Last but not least,
company associated as a group. Okay, ini lebih kurang sama macam FG Film, FGI ni tadi lah. Okay, sepatutnya, okay, kita dah pernah belajar, kita ada holding company, kita ada subsidiary company. Okay, syarikat induk dan juga anak-anak syarikat. Okay, walaupun mereka syarikat induk dan mereka ada di bawahnya anak-anak syarikat, setiap syarikat ini adalah separate legal entity. Maksudnya kalau kita nak saman anak syarikat, kita tak boleh kaitkan sekali dengan syarikat induk ataupun anak-anak syarikat yang lain. Right. Tetapi ada masanya mereka ni akan dianggap sebagai satu entiti. Contohnya dalam kes Hotel Jayapuri Berhad lawan National Union Hotels Bar. So facts in this case, the plaintiff in this case was the holding company. Okay, plaintiff adalah Hotel Jayapuri Berhad. Dia adalah holding company. Holding company ini dia ada restoran. Okay. Restoran di dalam hotel tu. Okay, hotel in syarikat induk dan di bawahnya ada satu restoran. Dan restoran itu berada di dalam Hotel Jayapuri Hotel Jayapuri Berhad. Okay. Now, masalah berlaku apabila restoran tu tutup. Okay, restoran tu tutup. Bila restoran tu tutup, pekerjanya terpaksalah diberhentikan. Dan sekarang, pekerja-pekerja tu di bawah Kesatuan Pekerja National Union of Hotels Bar meminta supaya Hotel Jayapuri Berhad ni bayar compensation lah. Bayar pampasan. Hotel Jayapuri tak nak bayar. Hotel Jayapuri kata, kenapa lah hotel kena bayar? You pekerja restoran, bukannya pekerja hotel. Dan hotel dengan Hotel Jayapuri dengan restoran is separate legal entity. Dua entiti yang berbeza. Hotel is hotel, restoran is restoran. Okay. Now, dibawa ke mahkamah. Isunya adalah sama ada Hotel Jayapuri ini perlu ke dia membayar pampasan tersebut dalam keadaan pekerja yang minta tu adalah pekerja restoran, bukannya pekerja hotel. Okay. So dalam kes ni, mahkamah mengatakan bahawa the Industrial Court found on the facts that the hotel was in fact the employer of the workers and required to pay compensation. Okay, kenapa tiba-tiba hotel lah yang jadi employer? Kenapa bukan restoran? Okay, kerana mahkamah mendapati, yes, betul, pekerja tersebut berada di bawah restoran. Tetapi restoran tu dapat duit yang sebelum ni masih lagi ada. Restoran tu dapat duit untuk bayar gaji pekerja adalah daripada hotel. Meaning, hotel bagi duit kepada restoran, restoran guna duit tu untuk bayar gaji pekerja. So mahkamah kata, in this instance, dalam situasi ini, dia pekerja restoran dan juga pekerja Hotel Jayapuri Berhad. And therefore, mahkamah kata, hotel dengan restoran adalah satu entiti yang sama. And therefore, hotel kena bayar pampasan kepada pekerja-pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan mereka. Walaupun mereka adalah pekerja restoran. Okay, alright. Habis melibatkan topik 4.